Keputusan PMX dianggap bijak tidak laksana GST buat masa sekarang. Kerajaan nafi RUU Mufti digubal dengan tergesa-gesa. Peguam Najib dedah rayuan injunksi Mareva terhadap 1MDB dihentikan. Pembangkang terus kaitkan dengan Farhash, PMX luah tidak adil. PSM kesal kuli iktiraf Akmal Saleh sebagai pemimpin hebat. Penghinaan Zahid punca Tun Mahathir hilang populariti dalam kalangan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan tepat mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST kerana ia tidak sesuai dilaksanakan semula dalam keadaan ekonomi semasa. Penganalisis ekonomi Geoffrey Williams berkata, jika GST dilaksanakan sekarang, ia berpotensi menambah beban kepada golongan berpendapatan rendah. Beliau yang dihubungi FMT berkata, secara amnya GST adalah sistem cukai yang regresif di mana beban cukai lebih banyak ditanggung golongan miskin. Kemarin Datuk Seri Anwar berkata, GST adalah sistem cukai paling telus, cekap dan mampu menyumbang kepada pendapatan negara, namun memerlukan masa untuk dilaksanakan semula selain perlu mengambil kira nilai ambang pendapatan rakyat. Beliau menjelaskan apabila ekonomi telah mengalami peningkatan dan nilai ambang pendapatan kepada RM3,000 atau RM4,000 minimum, mungkin ia akan dilaksanakan. Pada 8 Ogos 2018, Dewan Rakyat meluluskan 2 rang undang-undang membabitkan RUU Cukai Perkhidmatan 2018 dan RUU Cukai Barang dan Perkhidmatan 2018. GST mula dilaksanakan pada 1 April 2015 dengan kadar 6% ketika Najib Razak Perdana Menteri, namun dimansuhkan selepas Pakatan Harapan menang PRU 14 pada 2018. Kerajaan menegaskan rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan bagi memartabat dan memperkasakan institusi mufti itu digubal secara teliti dan melalui proses sewajarnya selaras Perlembagaan Persekutuan. Susulan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menafikan dakwaan kononnya RUU itu digubal secara tergesa-gesa dan dipengaruhi pihak tertentu. Beliau berkata penggubalan RUU itu adalah usaha diambil kerajaan bagi memartabat dan memperkasakan institusi mufti di wilayah persekutuan. Katanya melalui pemerkasaan itu, bidang kefatwaan dan pembangunan hukum syarak akan dapat ditadbir secara teratur, telus serta berwibawa ke arah meningkatkan keberkesanan tadbir urus pentadbiran Islam di Malaysia. Muhammad Naim sebelum ini memaklumkan RUU Mufti akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada mesyuarat Parlimen kali ini. Sebelum ini, RUU Mufti adalah antara 4 RUU yang ditangguhkan daripada dibentangkan pada mesyuarat sebelum ini. 3 RUU lain ialah RUU Perlembagaan Pindaan 2024, RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan dan RUU Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2024. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menarik balik rayuannya untuk mengetepikan injunksi Mareva yang menghalangnya daripada melupuskan asetnya kepada nilai bawah 681 juta USD dolar. Injunsi Mareva ialah perintah mahkamah yang membekukan aset defendant daripada digunakan sementara menunggu keputusan tindakan undang-undang. Peguam Najib Farhan Syafiq memberitahu panel 3 hakim mahkamah rayuan dipengerusikan Hakim Lee Swee Seng bahawa rayuan itu dihentikan kerana ia telah menjadi akademik. Lee yang bersidang bersama Hakim Chu Kah Sing dan Azman Abdullah kemudian membatalkan rayuan dan memberikan kos RM30,000 kepada 1MDB.
Kerajaan melalui 1MDB dan anak syarikat 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited dan Global Diversified Investment Company Limited menfalkan saman terhadap Najib dan 14 yang lain pada Mei 2021. Mereka mendakwa Najib dan yang lain melakukan salah nyata palsu, pelanggaran kewajipan berkanun dan penganiayaan yang tidak adil. Hanya kerana pernah menjadi setiausaha politiknya sebelum ini, terdapat pihak yang terus mengaitkan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan perkara itu sebagai tidak adil susulan dakwaan media antarabangsa Bloomberg berhubung wujud campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM termasuk melibatkan Farhash berkait isu pembelian saham. Beliau berkata sepatutnya Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari tahu yang dikaitkan itu adalah satu syarikat yang melibatkan Sultan dan tidak melibatkan Farhash. Beliau merujuk kepada High-Tech Padu Berhad, syarikat dimiliki bersama Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat menjawab pertanyaan Fadli yang meminta polis mendedahkan siasatan ke atas Farhash. Datuk Seri Anwar menjelaskan kontrak syarikat terbabit diluluskan kerajaan terdahulu bukan pentadbirannya. Sebelum ini Bloomberg dalam satu laporan memetik sumber mendakwa Datuk Seri Anwar mengarahkan SPRM menyiasat Dr. Mahathir Mohamad, anak-anaknya dan rakan rapatnya Daim Zainuddin. Timbalan Pengerusi PSMS Eruchilvan berkata Malaysia melahirkan ramai ahli politik yang mahir dalam seni politik namun gagal melahirkan seorang pemimpin sejati. Tegasnya beliau tidak setuju penilaian Tengku Razaleigh Hamzah mengenai Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berpotensi menjadi seorang pemimpin hebat. Memetik laporan daripada Malaysia Kini, perkara itu menunjukkan politik di Malaysia seolah-olah tidak bergerak maju. Aruchalvan sebaliknya berkata, seorang pemimpin hebat seharusnya menyatukan rakyat dan membawa negara ke hadapan dan bukannya memperburuk perpecahan demi kepentingan peribadi tanpa mempedulikan akibatnya. Menurutnya, pengasas dan bekas Presiden UMNO On Jaafar merupakan seorang pemimpin hebat yang sedar politik perkauman merugikan dan menyarankan supaya UMNO membuka keahliannya kepada semua kaum. Mengulas lanjut, Aruchalvan berkata Akmal seperti pemimpin-pemimpin sebelum ini menyedari formula mencapai kejayaan politik dengan cepat melalui cara paling mudah mengeksploitasi isu kaum dan agama dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama. Saya menjadi kurang popular selepas kenyataan fitnah Zahid. Itu yang diluahkan bekas Perdana Menteri dua kali Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memfailkan saman terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana menghinanya selepas menyedari beliau hilang populariti dalam kalangan orang Melayu. Beliau berkata demikian ketika disoal balas Peguam Ahmad Zahid Syahrul Fazli Kamaruzaman. Mahathir memfailkan saman terhadap Ahmad Zahid selepas mengeluarkan dakwaan merujuk nama Kuti di mana menurut Mahathir bertujuan menghinanya. Dalam pernyataan tuntutan, beliau mendakwa Ahmad Zahid membuat kenyataan penghinaan itu dalam mesyuarat UMNO bahagian di Kelana Jaya, Selangor pada 30 Julai 2017. Dakwanya kenyataan itu seolah-olah dirinya bukan dilahirkan sebagai Melayu atau Muslim dan nama sebenarnya adalah Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Mahathir berkata orang ramai mempercayai Ahmad Zahid kerana jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 2017. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.